ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat. Ucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga dikasihi serta dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, sahibul fadilah, kru ataupun asatizah daripada Masjid Al-Hasanah Bangi, terutamanya Al-Fadhil Ustaz Wali dan semua asatizah yang lain, dan juga jemaah yang dikasihi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bertemu pada pagi ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kesihatan kita, diberkati oleh Allah kehidupan kita, rezeki dan semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendapat taufik dan hidayah yang berpanjangan sehingga kita mendapat kejayaan, kebahagiaan dalam hidup di dunia bahkan di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mendoakan semoga semua jemaah sekalian dikurniakan Allah Ta'ala perlindungan, terutamanya daripada wabak penyakit COVID-19 ataupun musibah yang lainnya. Semoga diberikan Allah Ta'ala dengan keberkatan umur, keberkatan masa dan kehidupan, bahkan rezeki. Dan semoga sebagaimana kita berhimpun pada pagi ini, walaupun secara online, secara maya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menghimpunkan kita di yaumul qiyamah di Jannah Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membahaskan ayat-ayat berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan masya-Allah tabarakallah, ia adalah satu persiapan sebenarnya di mana yang dipesan oleh para ulama di antara persiapan-persiapan di akhir daripada bulan Syaban. Yang pertama dan utamanya adalah menambahkan ilmu kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebab dengan bertambahnya ilmu itu, maka meningkatlah iman kita di sisi Allah SWT, dan dengan meningkatnya ilmu dan iman, maka bertambah baiklah kualiti ibadah kita, bertambah baiklah atau bertambah meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Maka dengan menuntut ilmu kita mendapat kebaikan dan kejayaan di dunia bahkan di akhirat. Sebab itu Nabi SAW berpesan, barang siapa yang inginkan kebaikan, siapa yang inginkan kebaikan di dunia, siapa yang inginkan kebaikan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia perlu mencari ilmu, dia perlu berusaha mendapatkan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang inginkan kejayaan di akhirat, kesenangan di akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, maka perlulah dia mencari juga ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang inginkan kejayaan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ni adalah satu daripada ibadah yang besar dalam agama. Sebab itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Di awalnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa bacalah, Iqra itu ditafsirkan para ulama membawa erti yang sangat luas. Maksud Iqra itu secara kesimpulannya adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, membaca.
baca dengan ertinya baca dengan penghayatan, baca dengan kefahaman, baca dengan kesungguhan. Membaca artinya menuntut ilmu, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah kita menuntut ilmu tidak ada lain lillahi ta'ala, hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kemudahan, kekuatan untuk terus menuntut ilmu daripada usia kita sekarang, sebelum ini, sekarang sampailah kepada penghujung usia kita. Semoga dengan itu Allah kurniakan kita taufik dan hidayah berpanjangan sehingga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Maka pesan para ulama di antara persiapan menuju kepada bulan Sya'ban, pertamanya adalah dengan menuntut ilmu. Ya, sebab apa disebutkan persiapan Ramadan menjadi satu yang penting. Kalaulah seseorang itu tidak menuntut ilmu ataupun tidak mengulangi kembali ilmunya tentang Ramadan, mungkin dia akan jadi amalannya akan jadi kurang berkualiti. Sebab itu ilmu memainkan peranan untuk meningkatkan atau melonjakkan ibadah kita kepada ibadah yang luar biasa. Sebab itu penting kepada ilmu, persiapan ilmu sebelum Ramadan. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala menyatakan bagaimana al-amil bila alimah, seorang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan tanpa ada petunjuk. Dia jalan je, dia tak tahu ke mana nak pergi, ataupun dia tak tahu hala tuju yang sebenar. Jadi sudah dimaklumi, kata Imam Ibn Qayyim, bahawa orang yang berjalan tanpa petunjuk ini akan mendapatkan kesusahan dan akan menjadi orang yang tidak selamat dalam perjalanannya. Jadi kalaulah ada sebahagian yang selamat, tetapi jarang-jarang ada. Jadi sebab itulah menurut orang yang berakal katanya, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat kekurangan. Jadi maksudnya apa? Seseorang yang disebutkan terpisah daripada ilmu, maka dia akan menjadi di kalangan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran sebagai satu pesanan yang besar dalam awal surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Menarik ayat ni bila Allah sebut, inilah dia Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang disebutkan lil muttaqin, orang-orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Jadi siapa yang nak jadi orang bertakwa, dia berusaha dengan membacakan Quran, memahaminya, beramal dengannya, maka Allah beri hidayah dan petunjuk baginya. Jadi sebab itulah ilmu sangat penting. Dengan ilmu, ibadah itu menjadi satu ibadah yang lurus, yang baik. Maka dengan itu jugalah kita mendapat kebaikan dan amalan kita diterima. Sebab itu baginda Nabi menyebutkan, talibul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan ulama menyatakan sebab itulah menjelang nak masuk Ramadan, antara yang utamanya adalah kita mencari kembali ilmu, mengulang kaji kembali ilmu, iaitulah ilmu tentang bagaimanakah perkara yang membuatkan puasa kita terbatal, ataupun apakah yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Dan kemudian kita belajar pula apakah sunnah-sunnah, amalan-amalan yang baik diamalkan ketika berpuasa. Kita juga belajar ilmu-ilmu tentang amalan, tentang zakat, tentang aktiviti yang dilakukan saat bulan Ramadan, yang dilakukan Nabi SAW,
Lalu persiapan ilmu itu menjadikan kita tenang melalui Ramadan dengan berjaya, insya-Allah. Baik jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Al-Baqarah ayat 185, para jemaah boleh membukanya di dalam Quran pada muka surat 28. 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitulah bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Allazi unzila fihi al-Quran, yaitulah bulan yang mana diturunkan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinat, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai minal huda, mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeza di antara sesuatu yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahr, barang siapa, oleh kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di mana di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka falyasum, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mentafsirkan ayat ini, menerangkan bahawa Allah Subhanahu taala pada ayat ini memuji bulan, iaitu bulan yang penuh kebaikan, iaitulah bulan Ramadan. Allah sebut nama Ramadan itu, Syahrul Ramadan. Sedangkan ada dalam Quran juga bulan haram, bulan mulia, bulan yang dihormati. Kita pernah baca sebelum ni, Allah sebut dalam surah At-Taubah tentangnya. Allah sebut dalam setahun 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan dalam setahun yang Allah ciptakan sejak seluruh langit dan bumi ini Allah jadikan. Kemudian Allah kata wa minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dihormati. Tapi 4 bulan itu Allah tak sebut namanya dalam Quran. Nabi yang sebut dalam hadis. Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rejab. Tapi Ramadan, hebatnya Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa hebat, barakah dan mulianya bulan ini sebagai kebaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia adalah penghulu bagi seluruh bulan, ya, dan ia adalah bulan yang mana Allah puji kerana bulan itu telah Allah pilih sebagai bulan yang mana diturunkan Al-Quran berbanding bulan-bulan yang lain. Maka sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan, ya, itulah kitabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Baik jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita teliti sedikit berkenaan dengan ini dan mengambil sedikit ilmu tentang bagaimanakah Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang menjadikan ia satu bulan yang mulia. Maka yang pertamanya, para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan dengan beberapa peringkat. Yang pertama, para ulama antaranya sahabat mengambil pendapat dari sahabat Rasulullah, iaitulah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa pada bulan Ramadanlah turunnya seluruh Al-Quran. Jadi di manakah penjelasan di waktu bila? Dalam waktu bilakah dalam sebulan ini Quran diturunkan? Iaitulah dengan melihat kepada surah Al-Qadar pada ayat yang pertama. Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan ia, iaitulah Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Jadi jemaah sekalian, ya, baginda Nabi SAW menyatakan Lailatul Qadar ini
kita mesti memburunya, mencarinya, berusaha mendapatkannya. Dan di samping berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga direzekikan kepada kita Lailatul Qadar. Kedudukan Lailatul Qadar ini berada pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Fi ashrul awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW, baginda Nabi bersabda bahawa Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan ini, berada pada 10 malam yang terakhir min Lailatul Witri, iaitu malam-malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka Masya Allah tabarakallah, di antara satu malam itu, di antara malam-malam itu ada satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Maka sebab itulah Nabi suruh kita berjuang mendapatkannya, kerana malam itu penuh kebaikan sampai Allah menurunkan satu surah yang menceritakan keseluruhan tentang malam itu. Masya Allah tabarakallah. Allah turunkan juga surah Al-Jum'ah, cerita pasal hari Jumaat. Tapi dalam surah itu sendiri pun, dia 1/3 sahaja yang menceritakan tentang hari Jumaat. Tapi yang selebihnya adalah ayat-ayat tentang bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Namun hebatnya surah Al-Qadr, 1 sampailah semua ayatnya menceritakan tentang malam itu, iaitulah malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kata mufassirin, ibadah mereka di malam itu, hamba-hamba Allah ya, adalah dilipat kali gandakan, melebihi daripada 1000 bulan. Artinya banyak jemaah sekalian kebaikan yang Allah nak bagi, bahkan keampunannya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut juga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu turunnya seluruh malaikat. Semua malaikat akan turun di malam itu. Sangat banyak. Kata mufassirin sebagainya, sebagaimana banyaknya pasir, butiran pasir di muka bumi Allah Ta'ala, macam itulah banyaknya malaikat, mungkin lebih dari itu, yang akan turun di malam Lailatul Qadar. Ya, begitu juga Ar-Ruh, iaitulah Jibril alaihissalam, yang akan turun bersama para malaikat mendoakan para salihin, orang-orang yang beribadah pada Allah supaya mendapat kebaikan bahkan keampunan dari Allah Ta'ala. Sebab itu kita sangat nak Lailatul Qadar. Malam itu barakah. Dan di antara asbab keberkatannya adalah kerana Allah Ta'ala memuliakannya, ia dipilih sebagai satu malam yang mana diturunkan Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, keseluruhan Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas telah turun di malam Lailatul Qadar. Kata Abdullah bin Abbas, ia turun daripada Lauh Mahfuz kepada yang disebutkan satu kawasan di langit dunia, ya, yang dinamakan Baitul Izzah. Maka semua Quran turun pada malam itu. Dan ketika itu ia diturunkan, ya, maka malam itu bukan diturunkan kepada Nabi SAW, tapi diturunkan dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Selepasnya itu barulah Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan ayat demi ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Lailatul Qadar ni satu malam yang barakah, dipilih oleh Allah Ta'ala, malam itu turun seluruh Al-Quran. Dan begitulah juga disebutkan bahawa bagaimana Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Maka natijahnya di sini jemaah sekalian, bahawa apabila kita nakkan kemuliaan dari Allah, malam itu turunnya Quran, maka Allah angkat kemuliaan malam itu, Lailatul Qadar. Bulan itu turunnya Quran, maka Allah mengangkat kemuliaan bulan itu, bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin kemuliaan dari Allah Ta'ala, jadikanlah Quran itu kelaziman dalam kehidupan kita, sahabat dalam diri dan kehidupan kita. Quran dipasang di dalam kereta, Quran dibacakan dalam banyak waktu, Quran dipasangkan di televisyen, Quran selalu menjadi sesuatu yang kita selalu membacanya. Maka dengan itulah Quran menjadikan, insya-Allah dengan izin Allah, kemuliaan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran. Kata Nabi berpesan melalui hadis yang sahih, bacalah Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ya'til yaumal qiyamah
syafi'an li ashabi. Kerana bila tibanya hari kiamat, Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya, orang yang hampir dengannya, orang yang dekat dengannya, orang yang selalu membacanya, orang yang berusaha memahaminya, orang yang berusaha beramal dengannya. Maka inilah golongan yang Allah Ta'ala puji dalam disebutkan golongan yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan, iaitu mereka yang selalu menjadikan Quran sesuatu yang dekat dalam kehidupan mereka. Sebab tu kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Quran ini satu yang disebutkan Allah, kan kita baca doa kan, lepas habis baca surah Al-Mulk, kita selalu baca doa ni malam-malam kan, selalu di masjid-masjid sekarang ni banyak yang buat. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya, dan kemudian kita minta apa lagi? Kita minta warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan berikanlah rezeki kepada kami untuk dapat membacanya, tilawah Al-Quran itu pada waktu siang, waktu malam, dalam banyak masa kehidupan kami. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah, dengan itu mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat pada kita. Dengan Quran juga Allah kurniakan iaitu kemuliaan dan syafaat pada yaumul akhirah, bahkan dalam kubur lagi, insya-Allah. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Maka seterusnya kita meneliti sedikit berkenaan dengan ayat yang kita baca tadi dari surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Quran diturunkan ketika itu yang disebutkan di bulan Ramadan, hudan linnas, ia menjadi petunjuk kepada manusia. Artinya kehidupan kita ni jemaah sekalian menjadi sangat tenang bila kita baca dan kita fahami Al-Quran yang kita bacakan, iaitu dia menjadi petunjuk untuk kita. Sebagai satu contoh, satu orang nak pergi ke satu tempat, dia mestilah menggunakan menggunakan petunjuk seperti Waze ataupun papan tanda yang akan menunjukkan dia ke mana hal dia nak pergi. Contoh nak pergi Kenduri kan. Kenduri itu di utara. Tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk, mungkin dia pergi ke arah selatan, maka dia tak akan jumpa pun Kenduri itu. Jadi apa maksudnya? Iaitulah, kalaulah hidup kita tak ada petunjuk, maka kita akan hidup dalam kesesatan, dalam kerugian, dan berada di dalam keadaan yang yang tidak tidak beruntung. Maka jemaah sekalian, sebab itulah Allah Maha Penyayang, Allah berikan kita petunjuk melalui Al-Qurannya yang mulia. Kemudian Allah sebut wabayyinat. Al-Quran ini adalah penjelasan-penjelasan yang terang berkaitan dengan petunjuk tadi. Jadi apakah contoh huda itu petunjuk? Iaitulah hukum hakam dalam agama kita. Iaitulah ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Begitu juga ibadah yang wajib, bahkan yang sunnah, yang mana diperintahkan Allah Ta'ala. Iaitulah juga huda adalah petunjuk ke manakah hala tuju kehidupan kita. Ya, kita meninggal dunia, ke mana kita akan pergi. Kita hidup, apakah matlamat kehidupan kita. Apakah persiapan kita menuju kepada akhirat. Semuanya ditunjukkan. Jadi seperti Waze, yang beritahu di hadapan ni lagi 10 km akan ada jam, sebab di sana ada accident mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bila kita tengok Waze, kita tahu di situ jam. Apa kita akan buat? Kita akan divert pergi jalan yang lain, supaya kita tak berada kerugian. Bayangkan orang yang tak ada petunjuk, dia tak tahu, jadi dia tersangkut dalam jam tu selama berjam-jam lamanya. Tapi kalau dia dah tahu, dia akan buat persiapan. Jadi untungnya kita membacakan Quran apabila kita mendapat petunjuk. Kita tahu apa yang akan berlaku selepas ini dalam alam kubur. Sebelum meninggal dunia, apa yang akan berlaku kepada kita. Antaranya Allah Ta'ala sebut, ramai orang yang nak meninggal dunia, mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Antara doa orang yang nak meninggal dunia, Allah beritahu dalam Quran sebagai apa? Persiapan kepada kita yang belum meninggal dunia. Allah sebut mereka yang nak meninggal, mereka akan berdoa pada Allah,
laula akhartani, kalaulah ya Allah kau lambatkan aku daripada ila ajalin qarib, kematianku, ajalku yang dekat ini, nescaya fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, maka aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, aku menjadi orang yang soleh. Maka Allah Ta'ala beritahu cita-cita, angan-angan orang yang telah meninggal dunia, mereka nak bersedekah. Maka sebab itu kita hidup dalam angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya kita ambil kesedaran dan memperbanyakkan sedekah kita. Baik dan sekarang bulan Syaban, baik juga bulan Ramadan dan seterusnya, insya-Allah. Ya, maka itu antara petunjuk. Begitu juga persiapan di yaumul akhirah. Allah Taala ceritakan kita akan dibangkitkan, dihisab dengan amalan soleh. Ada orang yang datang dengan amalan solatnya, ada yang datang dengan amalan puasa. Dia datang ni bawa banyak amalan, tetapi disebabkan dia tidak menjaga kata-katanya, dia menyakiti orang lain, menyakiti jirannya, menyakiti orang lain, maka orang-orang itu akan datang di yaumul akhirah menuntut kepada Allah, ya Allah, dia ni sakitiku ketika dahulu, dia memfitnahku, ya Allah, dia telah mengaibkan aku, ya Allah, dan sebagainya. Maka akhirnya semua pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang-orang itu. Kemudian setelah itu masih ada orang lagi menuntut, maka akan diambil pula dosa orang yang menuntut itu, tambah kepada dosanya. Akhirnya dia menjadi seorang yang muflis di akhirat. Ini kata Nabi SAW. Maka kalau kita tahu jemaah sekalian, pastinya kita akan berhati-hati dengan kata-kata kita, perbuatan kita, supaya tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Itulah juga keadaan di jannah wan nar, syurga dan neraka. Bila kita baca dalam Quran, yang menjadi petunjuk supaya kita bercita-cita masuk dalam nikmat syurga, dan kita bercita-cita dan mohon pada Allah pengharapan supaya dijauhkan daripada neraka Allah Ta'ala bersama ahli keluarga kita. Jadi ini dinamakan petunjuk. Maka Allah menjelaskan lagi, wa bayyinat, menjelaskan dengan lebih terang lagi tentang petunjuk itu. Betapa Allah Ta'ala nak kita hidup dengan kebaikan, dengan rahmatnya. Wal furqan, dan bukan hanya itu, Al-Quran menjadi pembeza di antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Jadi dalam kehidupan kita jemaah sekalian, terutamanya waktu hari ini, kita lihat banyak agenda-agenda ataupun anasir-anasir yang buruk yang manusia nampak keliru dengannya jika tidak ada petunjuk yang benar. Contohnya seperti human rights. Human rights adalah satu pertubuhan bersama organisasi yang besar jemaah sekalian, mempertahankan hak-hak kemanusiaan. Pada satu tempoh dahulu, human rights satu benda yang bagus bila memperjuangkan hak, terutamanya mereka yang dizalimi, antaranya saudara kita di Palestin, ya, dan wanita yang dizalimi ataupun anak-anak atau sebagainya. Satu ketika itu bagus. Tetapi bayangkan jemaah sekalian, apabila sesuatu ideologi itu dipersembahkan dalam keadaan tidak dipandu oleh Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan ijma' para ulama, tidak dipandu oleh agama, maka lama-kelamaan ia menjadi semakin mengarut dan berpaling daripada kebaikan. Antara contohnya human rights yang dulu pertahankan hak manusia, akhirnya menjadi salah faham apabila semua keinginan manusia yang mana tidak menyakiti orang lain, ia menjadi sesuatu yang mesti dipertahankan. Contohnya ada orang yang ingin ubah dia punya jantina, lalu human rights mempertahankan dia. Kalau ada orang yang ingin berkahwin sesama jantina, laki dengan laki, human rights mempertahankan mereka, sebab itu hak mereka untuk menyukai atau membuat sesuatu tindakan semikian. Sedangkan dalam agama, dalam Islam, bahkan banyak pelajaran yang Allah sebut dalam Quran, antaranya kaum Nabi Lut alaihi salam, kerosakan yang berlaku satu ketika dahulu, bahkan sehingga kan Allah memerintahkan malaikat Jibril mengangkat kota Sadum, menghempas sehingga menjadi lautan yang masih ada pada hari ini, iaitulah laut mati kan, laut mati, nak sebutkan kata betapa dahsyatnya keadaan itu masih Allah Ta'ala perlihatkan, tapi masih manusia ni lupa kepadanya. Sebab itulah setiap sesuatu mesti dipandu oleh Quran. Maka perjuangan kita menyampaikan, mengajarkan kepada generasi baru tentang Quran, maka ini sangat bagus apabila kita sudah menghampiri Ramadan tahun ini, beserta juga kita berada di bulan Syaban.
Salamah bin Kahil rahimallahu taala, seorang ulama, menyatakan bahawa Sya'ban ini adalah kana syahrul qurra. Quran diturunkan bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan Al-Quran. Tetapi yang disebutkan dengan bulan Sya'ban, ia dipanggil sebagai bulan pembaca Al-Quran. Kenapa? Waktu itulah ramainya akan menambahkan bacaan Al-Quran mereka, ramainya para ulama, bahkan para hafizah Al-Quran akan mula meningkatkan bacaan Quran mereka. Maka sebab itulah kita juga meningkatkan bacaan Quran kita, pemahaman kita dalam bulan Sya'ban, supaya kita dapat mengamalkan, kita dapat memperoleh kebaikan yang banyak Ramadan dengan Al-Quran. Sebagai satu latihan kepada kita, bulan Sya'ban yang masih berbaki ini, kita tambahkan bacaan dan kefahaman kita terhadap Quran. Jadi sebab itulah jemaah sekalian, Al-Quran sebut ia adalah Al-Furqan. Maka Quran menjelaskan apakah yang baik untuk manusia dan apakah pula yang buruk untuk kita. Maka yang baik itu sudah mestilah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah nakkan kebaikan untuk kita. Maka setiap dari perintahnya pasti, kalaulah pun sukar untuk dilaksanakan, kalaulah pun perit untuk dilakukan, tetapi di hujungnya kalau kita laksanakan pasti ada kemanisan. Tetapi kalau sesuatu larangan Allah Ta'ala, walaupun nampak menggembirakan, nampak menyeronokkan, nampak sangat mudah dilakukan, tetapi kalau ia dilarang oleh Allah Ta'ala, kalau manusia melakukan, ia juga pasti di hujungnya ada kepahitan, ada keperitan. Sebab itulah kita sangat bersyukur bila Allah berikan petunjuk untuk kita, lalu kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ini dinamakan Al-Furqan. Quran itu menjelaskan atau membezakan di antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Jadi manusia, kita sendiri pun tidak mengetahui yang manakah yang benar-benar baik, manakah benar-benar buruk, melainkan Allah yang mengajarkan kepada kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui syariat agama ini. Sebab itu kita laksanakan semua perintah Allah, kerana semua perintah itu memiliki kebaikan. Kita tinggalkan semua larangan Allah, kerana semua larangan itu memiliki hikmah dan kebaikan juga. Lalu Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka siapa yang nampak bagaimana perubahan anak bulan atau sebagainya masuknya kepada bulan Ramadan, maka hendaklah falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, poin yang kedua, pertama Ramadan, bulan turunnya Quran. Yang kedua, puasa. Puasa ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Maka sekarang kita teliti sedikit ayat tentang puasa. Baik, para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah SWT, yang disebutkan dengan berpuasa ini, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau tadi 185, sekarang kita naik atas sikit, 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, bulan Ramadan ini Allah wajibkan kita berpuasa. Bulan-bulan lain disunatkan kita berpuasa. Artinya mendapat pahala, meninggalkannya tidak menjadi sesuatu masalah, tidak menjadi dosa. Tetapi bulan Ramadan, kutiba alaikumus siyam. Allah telah pun menyuruh kita, mewajibkan kita berpuasa. Ya, tentulah ada sebahagian daripada manusia mungkin merasakan berat padanya. Nak tahan lapar dan dahaga sambil nak bekerja, sambil nak melakukan aktiviti, kan dah lain kan, bila tak makan, tak minum. Tapi ketahuilah, seperti yang kita sebut tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah Ta'ala dalam Quran,
ada benda yang kamu mungkin tak suka dia, tetapi ia memberi kebaikan untuk kamu. Sebab tu kita laksanakan juga perintah Allah Ta'ala walau susah, kerana kita tahu di hujungnya pasti ada hikmah, pasti ada kemanisan di hujungnya. Maka antara itulah puasa yang Allah Ta'ala syariatkan. Puasa adalah sesuatu yang diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu, yang soleh, yang bertakwa, yang berjaya. Dalam setiap hari kita berdoa kepada Allah. Antara doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa supaya ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Iaitulah yang disebutkan jalan, supaya jalan yang kami lalui adalah jalan orang-orang an'amta 'alaihim, yang kau beri nikmat. Orang-orang yang kau beri nikmat, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ketika itu kita doa pada Allah. Apa yang kita minta? Kita minta supaya dapat mendapat jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebaikan yang banyak. Bukan mesti harta, bukan mesti pangkat, bukan mesti darjat, tetapi kebaikan dan nikmat itu adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita sebenarnya minta setiap hari 17 kali dalam solat kita, solat fardu kita, belum ditambah solat sunat, belum ditambah dengan zikir kita, ataupun wirid kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta apa pada Allah Ta'ala? Kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan petunjuk macam mana nak ikut seperti orang-orang yang terdahulu yang diberi nikmat, iaitulah para salihin, para anbiya, nabi-nabi, para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjaya, para rasul, orang-orang yang soleh. Jadi kita minta, ya Allah tunjukkan kami macam mana nak dapatkan jalan ini. Maka inilah jawapan dari Allah. Ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Berpuasalah kamu, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu telah diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Inilah yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan yang kita minta setiap hari itu, ini dia Allah Ta'ala bagi. Lalu seharusnya kita kena rasa gembira untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nak masuk Ramadan, kena lahirkan emosi, rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita lihat betapa hebatnya Allah SWT memberikan syariat kepada kita, la'allakum tattaqun, dengan puasa itu seperti orang terdahulu berpuasa, mereka berjaya, dan nescaya dengan puasa itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Takwa ini bererti apa dia? Dengan puasa adalah jalan yang segera atau ekspres menuju ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa dia? Pertama, maksud takwa adalah waqi wiqayah. Artinya berhati-hati dalam kehidupan kita. Seorang sahabat Nabi menceritakan, bila ditanyakan kepadanya apakah yang diartikan dengan takwa, lalu dia kata, seperti berjalan dalam keadaan kegelapan di ruang yang penuh dengan duri dan benda-benda yang tajam. Maka sudah pastilah kita akan menjengkit-jengkit, berhati-hati supaya tidak terpijak benda yang tajam itu. Dalam keadaan berhati-hati itu, adalah gelap, kemudian tajam pula, maka kita berhati-hati. Jadi itulah kehidupan dunia kita. Ada banyak benda yang kita perlu berhati-hati. Maka berhati-hati dalam pendengaran kita, supaya tidak dengar benda yang dimurkai oleh Allah. Berhati-hati dalam penglihatan, percakapan, perbuatan kita, dan tindakan kita. Berhati-hati supaya tidak melanggari perintah Allah Ta'ala dan tidak melakukan kesalahan menyakiti orang yang lain. Itulah di antara sifat takwa, berhati-hati. Begitu juga berhati-hati dalam melaksanakan kewajipan Allah Ta'ala supaya ia menjadi semakin baik dan sempurna. Maka seseorang itu yang semakin berjaga-jaga, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, berjaga-jaga daripada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
orang ini adalah orang yang bertambah ketakwaannya. Dan seterusnya, dia sanggup mengorbankan apa saja demi mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi Allah nak kita jadi orang yang mempunyai sifat sedemikian. Dengan cara apa? Berpuasa. Dan apakah kelebihan kalau menjadi orang bertakwa? Masya Allah, banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Atau yang pertama Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling yang disebutkan, yang paling tinggi kemuliaan, yang paling tinggi kedudukan, yang paling Allah muliakan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mana tidak memiliki apa-apa harta. Dia asalnya seorang hamba. Kemudiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membelinya dan kemudian membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Sayyidina Bilal ini seorang yang berkulit hitam. Dia bukan dari golongan Arab. Dia daripada golongan Habsyi. Kemudian dia ini menjadi orang yang dahulunya hamba, golongan kulit hitam. Lihat macam mana Nabi SAW, bagaimana hebatnya Islam. Kita memang jauh daripada racism, jauh daripada perkara semikian. Itu tidak pernah ada dalam istilah agama. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat lah yang pertama kali menembusi racism ini, yang menghancurkan istilah ini, yang ditimbulkan untuk mengasingkan di antara bangsa, warna kulit dan sebagainya. Maka Nabi memuliakan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampaikan Nabi melantik Sayyidina Bilal menjadi muazzin pertama Rasulullah. Sedangkan dia bukan orang Arab, dia orang Habsyi. Dia orang yang kulit gelap. Dia daripada dulunya dia seorang hamba. Lebih ramai sahabat-sahabat lain dari golongan Arab. Tapi kenapa Bilal dilantik menjadi muazzin yang akan azan syiar? Azan ini sesuatu yang besar, mengajak orang kepada Allah Ta'ala, kepada salat. Maka kenapa Bilal dilantik? Kerana ketakwaannya kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sampaikan Nabi menyebutkan bagaimana Rasulullah mendengar bunyi selipat sepatu kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah di syurga lalu melihatkan atau menunjukkan betapa mulianya ketaatan dan ketakwaan Bilal kepada Allah SWT. Sampai hari ini kemuliaan itu dibawa sampai zaman kita setelah 1443 tahun Hijriah, kan? Masih lagi hari ini kalau orang yang azan, jarang orang nak panggil orang yang azan ini di masjid, di surau, muazzin. Biasa akan dipanggil Tok Bilal. Bilal. Bilal tu kan nama sahabat. Masya Allah. Sampai macam tu Allah muliakan kerana ketakwaan dia kepada Allah. Begitulah juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi SAW bersabda, kalaulah Sayyidina Umar melalui satu jalan, syaitan tidak akan melalui jalan itu. Kenapa? Kerana ketakwaan Umar kepada Allah Ta'ala menjadikan dia seorang yang sangat ditakuti oleh syaitan kerana dia sangat takut kepada Allah. Orang sekarang berbeza pula. Takut pula kepada jin dan sebagainya. Melebihi takut itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bina kembali ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi hebatnya juga Sayyidina Umar, antara contoh ketakwaannya, dia sangat takut. Satu hari dia dengar Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman menyimpan rahsia Nabi. Dan inilah sahabat yang dilantik untuk menyimpan banyak rahsia Rasulullah. Antaranya rahsia nama-nama orang munafik di Madinah. Lalu dia berjumpa dengan Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, Sayyidina Umar, lalu bertanya, boleh tak kau beritahu kepadaku siapakah nama-nama munafik di Madinah ini? Lalu Sayyidina Huzaifah kata, tak boleh beritahu, itu janjiku dengan Rasulullah. Lalu Masya Allah, tabarakallah, setelah itu dia tanya, tolong beritahu, sekurang-kurangnya beritahulah, adakah namaku ada dalam senarai tersebut. Bayangkan tuan-tuan jemaah sekalian, Sayyidina Umar ni siapa dia? Minal asyara mubasysyirin bil jannah. Daripada 10 orang yang dijamin syurga, dia salah seorang daripadanya. Tapi betapa dia bertakwa dengan Allah. Takut. Sampaikan dia risau namanya termasuk senarai orang munafik. Allahu Akbar. Jadi bezanya, lihat Sayyidina Umar
takwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat risau, bahkan walhal dia ni dah pun jadi orang yang mulia di sisi Allah dan Rasul, tapi masih lagi merasakan kerisauan dan sebagainya. Lalu akhirnya dia beritahu oleh Sayyidina Huzaifah, nama kamu tak ada, lepas ni jangan tanya lagi. Barulah dia berhenti daripada tanya, dan dia sangat bersyukur apabila namanya tak ada di dalam senarai tersebut. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lalu apakah kebaikan atau kelebihan yang akan didapati oleh orang bertakwa? Yang pertama, di dunia lagi Allah dah bagi dah. Sebab tu Allah nak kita jadi orang bertakwa. Allah nak angkat kedudukan kita daripada biasa kepada luar biasa. Daripada rendah kepada tinggi kedudukan kita. Daripada biasa kepada mulia. Maka sebab itulah Allah suruh kita puasa. Sebab Allah nak kita menjadi orang yang mulia. Allah nak kita menjadi orang yang berjaya. Maka di antara kelebihan yang akan dapat bagi orang bertakwa, antaranya seperti yang kita baca dalam ayat 1000 dinar. Pernah dengar ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar ni selalu dilekatkan ataupun disangkut di dinding-dinding. Terutamanya di restoran dan sebagainya, tempat orang berniaga dan sebagainya. Ataupun di rumah. Tak menjadi kesalahan untuk letakkan ayat Quran. Tapi yang lebih utamanya adalah bila kita sangkut tu tujuannya apa? Supaya bila kita lihat, kita baca. Jangan sekadar sangkut, tak menjadi apa. Tapi kalau dia disangkut dan kita melihatnya, kita membacanya, maka di situ adanya manfaat, pahala, bahkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Apa yang terisi dalam ayat itu? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah SWT, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi urusan kehidupannya. Kalau ada masalah, Allah beri jalan keluar. Kalau ada sakit, Allah Ta'ala beri kesembuhan, jalan keluar. Kalau ada kesempitan, Allah bagi jalan keluar. Kalau ada sebarang masalah, muskilah, Allah bagi jalan keluar daripada kekusutan tersebut. Ini rahmat dari Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Sebab tu Allah nak kita jadi orang bertakwa. Bukankah beruntung kalau menjadi orang bertakwa? Penyelesaiannya Allah Ta'ala kurniakan. Ya. Yang kedua, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang bertakwa akan mendapat rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Subhanallah. Rezeki kesihatan, rezeki kebaikan. Macam ada sebagian orang kan, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada satu orang ni, saya kenal dia. Ya, dia ada anak yang sebelum lahir, doktor cakap anak dia ni bakal lahir cacat. Cacat otaknya. Jadi doktor suruh dia abort ataupun suruh dia kata apa, gugurkan kandungan dia. Tapi suami dan isteri ni kata, kita tak nak gugurkan, kita terima saja apa yang Allah Ta'ala kurniakan, ya, maka kami terima dengan redha dan kami bersedia nak jaga anak. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ya, ketika mana selepas pada itu dia terus mengubah hubungannya dengan Allah supaya semakin baik. Dia cerita pada saya, dia kata sejak itulah dia mula tambahkan solat qiyam dia, solat tahajud dia, tak tinggal sejak daripada berita dia tahu anak dia akan lahir dalam keadaan tidak sempurna. Maka begitulah juga dia tambahkan sedekah dia, tambahkan amal soleh. Dan dia menyatakan kalaulah anak ni dilahirkan, dia nak anak ni hafal Al-Quran, itu antara nazar dia. Maka Masya Allah, tabarakallah, apabila dia waktu kelahiran, doktor tu dah katalah nanti kamu akan lahir anak kamu cacat, ya, anak kamu ini sebagainya, nanti tak percaya tengoklah. Sekali akhirnya bila lahir anak tu keluar normal ni, maksudnya subhanallah. Jadi Masya Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang dekat dengan Allah, ketakwaannya pada Allah, Allah Ta'ala boleh lakukan apa saja dengan kehendaknya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah inginkan sesuatu, maka Allah Ta'ala berfirman kun, jadi, maka jadilah. Sebab itu tak ada yang mustahil bagi Allah.
Sebab itulah sentiasa baiki hubungan kita dengan Allah dengan menambah ketakwaan kita kepadanya melalui jalan ibadah, dan antara jalan yang membawa kita segera menuju takwa adalah dengan berpuasa. Yang kedua jemaah sekalian, dalam Al-Quran juga surah Ali Imran, kita lihat 133, 134, Allah menceritakan tentang bagaimana Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jadi Allah Ta'ala sebut wa'iddat lil muttaqin, bersegeralah kamu memohon keampunan kepada Tuhanmu. Jadi kita ni, para jemaah sekalian, kita sentiasa buat kesilapan. Maka Nabi sebut kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu tak terlepas dari kesilapan. Lalu kita buat apa jemaah sekalian? Kita selalu minta ampun pada Allah, mohon keampunan dia, beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan melakukan kebaikan dan kebajikan insya Allah Ta'ala itu sebagai ganti kepada dosa kita. Lalu Masya Allah tabarakallah, Allah sebut wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang seluasnya seluas seluruh langit dan juga bumi, seluruh langit. Maka langit pertama sampai yang ketujuh, subhanallah, Allah SWT sebut u'iddat lil muttaqin. Bukannya dunia Allah Ta'ala bagi, akhirat pun mendapat kejayaan. Sebab itu Allah nak kita jadi orang bertakwa. Kata Allah di yaumul akhirah, syurga bagi orang yang bertakwa itu seluas seluruh langit dan juga bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka jalan menuju takwa yang ringkas, yang segera adalah dengan jalan kita berpuasa dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, inilah dipanggil sebagai satu daripada kelebihan saat kita berpuasa dan kita melakukan ibadah ini. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah Allah Ta'ala nak kita mencapai ketakwaan. Maka sekarang apa yang perlu kita laksanakan? Baik, tadi kita cerita dah panjang dah tentang kelebihan, keutamaan bulan puasa dan penurunan Quran di dalamnya. Maka sekarang, what is for me? Apa yang kita nak buat? Okay, bismillah. Tak izin minum dulu jemaah sekalian. Baik. Jadi kita kembali kepada apa yang kita boleh amalkan untuk kita mendapat Ramadan yang terbaik. Pertamanya, kita melihat bahawa kita masih berada di bulan Sya'ban, Dan bulan Sya'ban ni sebenarnya adalah satu bulan yang mulia juga di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda Nabi pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Satu hari seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Sekejap ni maksud. Sahabat ni namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang sangat hebat, luar biasa. Jadi dia nampak Nabi menambahkan amalannya ketika bulan Sya'ban. Antara amalan yang Nabi banyak buat adalah amalan berpuasa. Jadi jemaah sekalian, bila ditanyakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Sebenarnya bulan Sya'ban ni adalah bulan yang dilupakan atau banyak dilalaikan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Artinya orang lebih ramai mengangkat kemuliaan Rajab dan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban juga adalah bulan yang mulia. Wa qala Nabi wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang mana diangkatnya amalan-amalan kita. Kemana? Ila Rabbil Alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu, dan aku sangat suka, ayyurfa amali wa ana sha'id. Kalaulah amalanku diangkat dalam keadaan aku aku sedang berpuasa. Inilah hadis daripada hadis Hasan yang menceritakan tentang bagaimana
Nabi SAW meningkatkan amalannya ketika Syaban. Baik jemaah sekalian. Jadi antaranya Nabi beramal dengan amalan puasa. Mungkin kita tak sempat melaksanakannya ataupun tak boleh melakukannya. Tak apa, kita tahu ilmu ni, kita berdoa, ya Allah, semoga pada waktu hadapan dapat kita amalkan, insya-Allah. Ala kulli hal, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di antara asbab kenapa Nabi sekadar ilmu, kenapa Nabi berpuasa Syaban? Kerana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ia adalah seperti ibadah rawatib yang mengiringi ibadah wajib. Ibadah wajib itu berpuasa Ramadan, maka rawatibnya berpuasa sunat Syaban. Macam solat sunat, ya, solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat rawatib mengiringi solat sunat, solat yang wajib adalah kerana yang disebutkan ia akan menampung kekurangan bagi solat wajib itu. Dalam hadis Nabi sebut, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Di antara amalan yang pertama akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah seorang hamba itu adalah solatnya. Maka solat itulah yang akan dihisab pertama kali. Kalau baik solat itu, maka baiklah amalan lain. Tetapi kalau buruknya solat itu, maka akan ditanyakan, adakah dia memiliki solat sunat? Maka solat sunat itulah yang menampung kekurangan solat wajib yang telah pun maknanya apa? Dilaksanakan. Maka sebab itulah kita ni kalau boleh perbanyakkanlah solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Antara Nabi sebut, Sayyidina Aisyah sebut, Nabi mengajarkan antara 12 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas Isya. Dan satu lagi 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat lagi, iaitulah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini adalah sebahagian dari hadis yang Nabi SAW sebutkan yang berkenaan dengan solat ini. Ala kulli hal, lakukanlah sekadar yang mampu. Kalau mampu lakukan, contohnya lepas zuhur, kita boleh buat lepas zuhur saja 2 rakaat. Tak apa. Doa pada Allah, ya Allah, berilah kekuatan untukku untuk bagi menambah baik lagi amal soleh. InsyaAllah Allah beri kekuatan untuk kita. Maka jemaah sekalian, begitulah rawatib itu menampung kekurangan, maka begitulah juga puasa di bulan Syaban. Ia akan menampung kekurangan di dalam bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, kalaupun tak sempat, kita doa pada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan dan memudahkan kita, beri kekuatan untuk kita menyempurnakan, iaitulah puasa kita di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, saya ingin kongsikan sedikit pertanyaan yang pernah dilakukan dan kami pernah tanya pada guru kami tentang bulan Ramadan. Persoalannya, bagaimanakah untuk nak dapat amalan konsisten dalam bulan Ramadan? Iaitu kita dapat solat tarawih sepanjang Ramadan. Kita dapat puasa semakin baik kualitinya. Kita dapat zikrullah, kita dapat selawat, kita dapat habiskan Quran, khatam Al-Quran dan sebagainya. Dapat amal soleh dalam bulan Ramadan. Lalu apakah yang perlu kita lakukan? Antara soalan kami juga bersambung, iaitulah bagaimana pula nak mendapat Lailatul Qadar. Macam tu. Jadi, Masya Allah, 2 soalan ini dijawab oleh guru kami dengan jawapan yang sama. Subhanallah. Apakah jawapan itu? Iaitulah sebagaimana disebutkan, jawapan itu adalah iaitu yang pertama katanya. Yang pertama, bagaimana untuk mendapatkan yang disebutkan dengan konsistensi dalam ibadah dan juga mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana? Katanya yang pertama, perbanyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan doa kepada Allah. Ya, dengan berdoa kepada Allah lah, maka kita akan mendapat kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sebut pasal doa ni jemaah sekalian, disebut bahawa doa ini adalah doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otak kepada ibadah. Ia sesuatu yang sangat-sangat penting dalam ibadah kita. Sebab tu kita ni jemaah sekalian, kalau kita nak dapatkan kesempurnaan ibadah ketika Ramadan, pertamanya dalam Syaban ini, perbanyakkanlah doa kepada Allah. Banyakkan doa.
Ya Allah, ya aku dapat amal sedikit dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban ini, jadikanlah Ramadanku supaya menjadi Ramadan yang sempurna. Doa kepada Allah. Ya Allah, dalam bulan Ramadan kali ini, tahun ni ya Allah, aku tak tahu tahun sebelum ni dapat ke tidak Lailatul Qadar. Tapi aku nak sangat mendapat Lailatul Qadar pada bulan ini. Minta kepada Allah. Macam itulah juga satu hari kami tanya kepada guru kami, macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Dia bagi jawapan yang sama. Dia kata apa? Berdoa kepada Allah. Kerana khusyuk itu datang sebagai hadiah. Kita boleh berusaha, tapi tak semesti kita boleh mendapatkannya. Yang akan merezekikan kita mendapatkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah berdoalah kepada Allah, nescaya Allah akan makbulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Taala. Doalah padaku, mintalah padaku, nescaya aku akan mustajabkan untukmu. Jadi nak dapat khusyuk dalam solat, selain kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, memulakan dengan at-tafahum, memahami kepada bacaan dalam solat kita. Itu cara pertama, syarat pertama nak dapat khusyuk dalam solat, kena faham apa yang kita baca. Lalu seterusnya ada banyak lagi lah, maksudnya. Tapi selain usaha tersebut adalah berdoa. Ya, pernah tak guru kami tanya, pernah tak sebelum kamu solat, kamu duduk sekejap dan berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah solat yang aku akan dirikan ini, solat zuhur ni, solat yang khusyuk ya Allah. Pernah tak kita doa? Mungkin kita pun terlepas dari doa, sebab itu kita lakukan doa ini. InsyaAllah Allah kurniakan kebaikan kepada kita saat berdoa, mendapatkan kekhusyukan. Semoga Allah sampaikan, mendapatkan kualiti ibadah di bulan Ramadan dan kekuatan untuk istiqamah, semoga Allah dapatkan, Allah berikan. Dan begitulah juga mendapat Lailatul Qadar, semoga Allah rezekikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama, di akhir Syaban ini apa amal kita menuju kepada Ramadan? Pertama adalah kita banyakkan berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah perbanyakkan menambah ilmu kita tentang Ramadan. Jadi ilmu tentang Ramadan ini kita sebut awal tadi, kan? Ilmu tentang Ramadan ini sangat-sangat penting. Antaranya, ketahuilah kita bahawa adanya amalan-amalan yang hebat dalam bulan Ramadan yang boleh kita laksanakan. Antaranya apa dia? Kita tahu banyak amalan ketika Ramadan, ya. Antaranya yang pertama, ketika sahur. Sahur ni amalan yang bagus, amalan yang sunnah Rasulullah. Melewatkan sahur juga sunnah, mendapat pahala yang lebih. Maka selain daripada kita makan waktu sahur, selain daripada kita mempersiapkan makanan ketika sahur, selain kita solat 2 rakaat, mungkin kalau ada kesempatan solat tahajud waktu sahur, ada satu lagi amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Apakah ia? Iaitulah dengan ilmu. Kalau kita tahu, insya-Allah, alhamdulillah. Inilah kelebihan kalau kita tahu dan kita berilmu. Antaranya adalah amalan beristighfar. Jadi waktu sahur, jemaah sekalian, ibu ayah dirahmati Allah Ta'ala, haji-hajah dirahmati Allah, waktu kita bangun sahur, ya, masa tu mungkin ada kalanya kita terlewat sikit. Kita tak sempat nak solat tahajud. Tapi kita nak kena sedia makanan. Ya, mungkin masanya tak sempat. Jadi kalau ibu-ibu menyediakan makanan, ada yang juga komen, ya, dia kata tak sempat Ustaz nak sembahyang tahajud, nak baca Quran masa tu, nak zikir tak sempat sebab menyediakan makanan. Pertama kita tahu menyediakan makanan untuk sahur juga banyak pahala kita dapat. Tetapi apakah amalan sampingan menggantikan yang kita tak sempat buat tadi? Adalah dengan istighfar. Maka ibu-ibu masak ucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab apa jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut di antara amalan ahli syurga Allah Ta'ala. Apa amalan dia? Iaitulah yastaghfiruna fil ashar. Mereka beristighfar iaitu di waktu sahur. Beristighfar waktu sahur jemaah sekalian. Jadi ayah-ayah pun begitu. Sahur, waktu bangun tu banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak sempat sembang tahajud pun tak apa. Istighfar. InsyaAllah Allah bagi pahala yang besar dan keampunan yang luas kepada kita. Juga ketika Ramadan, ya, apa yang kita perlu lakukan, ya, antaranya jagalah panca indera. Ini antara yang diperlukan adalah ilmu juga. Jadi dalam poin yang kedua ni, pentingnya dengan ilmu supaya kita jaga panca indera kita. Bayangkan, ramai orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tapi dia berpuasa
tidak mendapatkan apa pun illa ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itulah kita tahu bahawa saat kita berpuasa, kita mesti menjaga puasa itu bukan hanya dari perkara yang membatalkan puasa, tetapi perkara yang menghilangkan pahala puasa. Jadi kita jaga mata kita supaya tidak menonton sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sebab sekarang ni lebih mudah, ada Facebook, ada Netflix dan sebagainya. Bukan di rumah saja, bukan kita, tapi anak-anak kita, zuriat-zuriat kita. Sebab itulah hidupkan Ramadan dengan meminimumkan perkara-perkara hiburan dan sebagainya. Dengan itu mengelakkan puasa kita daripada hilangnya pahala. Ada orang kata, alah tengok TV je. Memang tengok TV, tapi kadang keluar iklan rambut pula, iklan sabun cuci rambut. Jadi nampak pula aurat wanita. Walaupun itu hanya gambar TV ataupun video, tapi itu juga akan menjadi sesuatu yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Juga berdosa kalau dilihat oleh seorang lelaki, bahkan ia akan mengurangkan pahala puasa kita. Maka sebab itu cuba elakkan, perbanyakkan kita melihat kepada ciptaan Allah. Mungkinlah kita ni duduk dekat mana ke, tengok hutan ke, tengok sungai ke, tengok laut. Itu sangat baik, sambil berzikir pada Allah. Itu pun berpahala yang besar. Maka Masya Allah, Tabarakallah, begitulah juga bulan puasa, elakkan mata kita buat dosa, pendengaran kita pun sama. Kalau boleh jauhkan dari mendengar benda-benda yang haram, apatah lagi benda-benda yang melekakan, benda yang melekakan, dan apatah lagi benda yang haram. Kita cuba elakkan, kerana dari sudut itulah yang akan mengurangkan pahala puasa. Ketika berpuasa juga jangan cakap benda-benda yang rafat, yang benda-benda yang tak elok, benda yang tak baik, benda-benda yang menyakiti orang lain. Sebab tu Nabi sebut man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Dia mesti berkata yang baik ataupun dia berdiam saja, itu lebih baik. Maka sebab itulah kita kalau boleh kita janganlah bercakap melainkan perkara yang baik saja. Jadi kalau latihan ketika berpuasa ini dan disambung pada bulan-bulan yang seterusnya. Maka kalau tak boleh nak cakap yang baik, yang lebih baik apa dia? Adalah diam sahaja. Jadi sebab itulah kita sebut tentang hal ni, kita tahu bahawa bagaimana Nabi mengajarkan kita dengan cara kita berdiam ataupun kata yang baik sajalah akan memelihara kepada pahala puasa kita dan memelihara iman dan hati kita. Maka itu di antaranya. Dan seterusnya, antara ilmu ketika bulan Ramadan banyak, antaranya kita tahu bahawa ketika bulan Ramadan ada amalan sedekah yang sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi SAW. Perbanyakkan kita sedekah, dan di antaranya adalah sedekah berbuka puasa. Ini ada satu yang disebutkan, amalan ini iaitu amalan memberi makan kepada orang buka puasa. Memberi makan pada orang buka puasa ni ada satu hadis tapi daripada Zaid bin Khalid al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im syai'a." Jadi antara ilmu yang kita dapat adalah antara kelebihan nak dapat pahala yang besar di bulan Ramadan, dan hal ni ada ketika adalah ketika kita kata apa, berpuasa ni, antara kita nak rebut peluang ni, iaitu kata Nabi SAW, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka itu sedikit juga pun. Jadi hadis ni hadis Tirmizi dan dinyatakan hadis yang sahih. Dapat riwayat lain dari Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi maksudnya kalau kita memberi makan kepada orang lain, sedekah makan, maka kita akan dapat pahala di orang itu. Orang itu berpuasa sehari, beramal soleh, pahalanya itu dapat pada kita. Tak kurang pahala dia. Tapi untungnya kerana kita belanja dia makan buka puasa. Jadi kalau ada peluang, buatlah jemaah sekalian. Tajalah makan buka puasa dan sebagainya. Akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kalaupun tak boleh nak taja secara begitu, maka antara yang disunahkan kita masak banyak kuah. Ini Nabi pesan, ibu-ibu yang masak banyak kuah. Kerana
daripada situlah boleh disedekahkan kepada jiran, kepada yang lain. InsyaAllah kebaikan itu akan mengalir, mendapat kita pahala yang besar pada bulan puasa nanti. Dan banyak lagi amalan yang lain yang perlu kita tahu ketika bulan puasa nanti. Maka carilah ilmu tentangnya. Ikutilah kuliah-kuliah seperti Ambang Ramadan dan sebagainya. Ikutilah ceramah mungkin kalau tak sempat nak datang, boleh tengok di YouTube dan sebagainya. Ataupun bacalah bacaan-bacaan yang menceritakan kita tentang persiapan Ramadan, antaranya amalan kekeliruan ketika Ramadan, amalan yang membatalkan puasa, amalan yang meningkatkan pahala puasa, macam mana puasa yang berkualiti. Bacalah dan carilah ilmu tentangnya. InsyaAllah kita akan mendapat puasa yang luar biasa, insyaAllah. Maka seterusnya, apa yang kita nak buat supaya amalan kita konsisten dan baik? Yang pertama tadi berdoa, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga beramal sedikit. Maka antaranya yang guru kami sebut, bila kita nak melakukan sesuatu yang fizikal, contohnya berbasikal. Sekarang ni ramai orang basikal kan. Jadi basikal ni kalau nak kayuh sejauh 60 km, boleh tak? Hari ni beli basikal, esok kayuh 60 km. Dia tak jadi, mungkin tumbang di tengah jalan. Jadi macam mana nak bagi kita boleh kayuh 60 km? Mestilah dengan latihan. Latihan itu bermula dari sedikit dahulu. 1 km, 2 km, 3 km. Jadi barulah selepas itu kita mendapat kilometer yang semakin jauh. Dan bila dah biasa dengan kilometer yang jauh, barulah kita boleh, kalau disuruh 60 km, barulah kita boleh berkayuh 60 km itu dengan tenang dan senang. Macam tu. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, kalaulah, kata para ulama, kalaulah dalam bentuk, fizikal pun, artinya fizikal kita pun kita kena berusaha. Kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan supaya kita mampu untuk melaksanakan sesuatu yang fizikal itu. Ibadah juga benda yang sama. Kalau nak ibadah yang konsisten, ibadah yang kuat, ibadah yang semakin bertambah kualiti, memerlukan stamina, memerlukan kekuatan dan memerlukan latihan. Jadi sebab itulah bila kita sebut pasal latihan ni, bulan Syaban lah bulan untuk kita tarbiyah dan latih diri kita sebelum masuk Ramadan. Apa amalan kita boleh tambah selain puasa tadi? Iaitulah amalan sedekah kita. Sedekah ni dimaksud sekalian, tambahlah. Melalui sedekah itu banyak pahala yang kita dapat. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah Ta'ala itu melipat kali gandakan pahala sedekah itu kepada siapa yang dia ingini. Artinya boleh jadi dengan sedekah bukan hanya 700 pahala, tetapi boleh jadi lebih daripada itu, 70,000, 700,000, wallahu alam, mengikut yang disukai oleh Allah. Sebab tu jangan takut bersedekah. Mana kasat sadaqatum min mal, kata Nabi, tidak akan pernah kurangnya harta orang yang bersedekah. Jadi antaranya juga tambah amalan Quran kita. Amalan bacaan Quran kita, kalau sebelum ni 1 muka, tambahlah jadi 2 muka, tambahlah 3 muka dan sebagainya. Dan begitulah juga ketika bulan akhir bulan Syaban ini, tambahlah amalan seperti amalan solat sunat kita. Tambahkan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kekuatan untuk kita konsisten solat sunat, tarawih dan lain-lain dalam bulan Ramadan. Antaranya juga tambahlah amalan-amalan yang lain yang baik, seperti zikrullah. Banyakkan sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan mudah-mudahan ia bersambung sampailah bulan Ramadan nanti. Ramadan kan ramai orang tak tahu nak buat apa, kadang-kadang bila cuti tu berzikir, membaca Quran, mengikuti ceramah. Pasanglah ceramah lagi baik berbanding tengok TikTok dan sebagainya. Akan mengurangkan pahala puasa, bahkan mungkin dimukai oleh Allah, bahkan ditakuti puasa itu menjadi puasa yang sia-sia. Dan sebab itulah lakukan sedikit amalan. Dan Nabi sebut ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit ataupun sederhana, tetapi dia berpanjangan. Maka jangan Allah berbanding amalan yang kita buat sekaligus tetapi dia berhenti dan lama lepas tu baru kita buat.
berbanding amalan yang kita buat sedikit demi sedikit tapi berterusan, itu adalah lebih baik. Sebab itulah kita lakukanlah amalan semikian supaya amalan itu menjadi sesuatu yang baik yang membawa kita kepada cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, menambahkan amalan kita, amalan-amalan soleh kita. Yang seterusnya, yang keempat ialah tambahlah amalan, iaitulah amalan berdoa. Amalan kita berdoa yang kita dah sebut yang pertama tadi, tambahlah yang keempatnya, iaitulah amalan untuk kita banyak beristighfar kepada Allah. Dia. Tadi kita sebut pasal pertama doa, yang kedua tambah ilmu, persiapan nak masuk Ramadan ni supaya Ramadan jadi terbaik insya-Allah. Berdoa pada Allah, tambah ilmu, kemudian tambah sedikit amal soleh sebagai latihan. Maka yang keempat adalah tambah istighfar kita. Istighfar ni jemaah sekalian adalah satu amalan yang sangat-sangat hebat. Bukan hanya amalan itu kita mendapat keampunan Allah, tetapi kita juga mendapat rezeki yang melimpah ruah daripada istighfar. Dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkanlah aku mohon keampunan, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu yang Maha mengampunkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka dengan keampunan Allah, dengan istighfar yang kamu lakukan, akan Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu dengan hujan di langit, hujan yang selebat-lebatnya. Maksudnya apa? Rezeki yang melimpah-limpah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan jadikan bagi orang yang banyak istighfar, iaitu Allah akan menambahkan, melipat kali gandakan hartanya dan melipat kali gandakan dengan anak-anaknya. Berkat harta, berkat keluarga. Subhanallah. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan bagimu dengan sungai-sungai, dan Allah akan jadikan bagimu dengan taman-taman dan juga sungai-sungai. Allahu Akbar. Jadi nak beritahu kata istighfar ni satu benda yang banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita istighfar dengan penuh ikhlas minta keampunan dari Allah Ta'ala. Maka dengan itulah Allah kurniakan kita banyak kelebihan. Iaitulah Allah melipat kali gandakan rezeki kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga melipat kali gandakan dengan harta dan anak pinak kita dengan istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Maka lakukanlah amal ini sebanyaknya bulan Syaban dan sambunglah ia ke dalam bulan Ramadan. InsyaAllah semoga Allah bagi kebaikan dan keberkatan pada kita. Maka sikit sebanyak kita bacakan di antara keutamaan Ramadan, keutamaan kita berpuasa sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Baik, yang pertama, amalan berpuasa kita, dengan berpuasa penuh iman dan ihtisab, kita mendapat keampunan Allah yang sangat besar. Yang pertama, waqala Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan berpuasa Ramadan dengan penuh iman, iaitu jaga hati, jaga pandangan, jaga penglihatan yang kita sebut tadi tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Ihtisab maksudnya berharap Allah terima amalan kita, rasa rendah hati walaupun kita puasa, kita rasa macam okey je, tapi mungkin ada kekurangan. Maka rasa ihtisab, ya Allah, semoga kau terimalah puasaku ini, ya Allah. Semoga kau ambillah puasaku ini sebagai amalan yang membawa redha-Mu, membawa kepada ketakwaan dan sebagainya. Yang pertama iman, dan kedua ihtisab. Dua sifat ini kalau lengkap bagi orang berpuasa, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan sangat kerugian, sangat hinalah orang yang mereka masuk bulan Ramadan, keluar bulan itu mereka masih sama saja, iaitu dosa tidak diampunkan,
sifat tak berubah, sikap masih sama. Ini adalah orang yang rugi dan sangat-sangat hina bagi dia. Itu kata Nabi SAW. Sebab tu Ramadan adalah waktu mengubah sifat dalaman kita. Hati kita jauh dari sifat kebencian, jauh dari sifat takabur, sifat sombong, sifat rasa diri lebih baik dari orang lain, sifat kebencian pada orang lain. Ini semua nak dibuang, ditinggalkan ketika Ramadan. Kita minta pada Allah kekuatan dan hendak diisi dengan sifat sabar, syukur, takwa dan sebagainya ketika mana Ramadan tersebut. Maka sebab itulah antara kelebihan besar Ramadan yang kita nak sangat masuk adalah Allah nak bagi keampunan bagi kita. Yang keduanya, puasa menjadi penghalang kepada siksa neraka. Dalam satu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa qala Nabi SAW, innamas siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai dan ia dapat melindungi seorang hamba daripada siksaan api neraka. Bila puasa kan kita jaga perkara batalkan puasa, kita jaga pandangan, kita jaga penglihatan, nafsu kita menjadi kurus dan kecil, lalu senang untuk kita mengawal dia. Jadi inilah menjadikan seseorang itu terhindar daripada neraka Allah Ta'ala bila dia berpuasa. Jadi begitulah yang disebutkan juga. Yang ketiga, puasa memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Bila kita puasa, daripada Abdullah bin Amr, waqala Nabi SAW, Nabi sebut, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Quran, kedua-dua ini akan memberi syafaat kepada satu orang hamba Allah pada hari kiamat. Jadi puasa kita dan Quran, dua ni akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Yaqulus siyam ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, lalu fashafa'ni fi. Lalu dia sebut, ya Tuhanku, puasa ni dia cakap pada Allah, amalan puasa dia, ya Rabbku, aku telah menahannya daripada makan dan minum, makan dan hawa dan nafsu syahwat, kerananya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Quran pun menyebut, wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-naum bil-lail fashafa'ni fihi. Lalu Quran pun sebut, aku ya Allah telah pun melarang dia dari tidur pada malam hari, kerananya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Artinya kita ni maksudkan waktu bulan puasa tu, kalau ada tadarus selepas isyak, selepas tarawih, kan orang kata lewat dah tadarus, mengantuk tapi baca, cuba usaha celikkan mata juga, baca Quran, menahan daripada kurangkan tidur malam kerana baca Quran dan beribadah. Maka itulah yang akan menjadi hujah di hari akhirat untuk mendapat syafaat di sisi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, qala fayushfa'ani. Lalu kamu berdua, Quran dan juga puasa, syafaatkanlah. Maka syafaat keduanya diperkenankan. Subhanallah. Jadi ini adalah hadis daripada riwayat Ahmad dan dinyatakan hadis yang sahih. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapat pengampunan dosa seperti yang kita sebut tadi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kelima, puasa dapat menjadi latihan kepada nafsu kita. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Jadi disebutkan, man istata'a minkum alba'ah, siapa yang ada kemampuan, falyatazawwaj, hendaklah dia bernikah, fa innahu aghuddu lil basar, kerana dengan berkahwin itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanul lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu bernikah, tak ada harta lagi, tak ada, kata pun tak ada jodoh lagi, dah bernikah, fa alaihi bis-shaum, maka dengan dia adalah berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana dengan saum, dengan berpuasa itu, ia adalah pengekang, ia adalah ubat, ia adalah satu perisai yang menjadikan orang itu nafsunya berkurang ataupun nafsunya
dilatih menjadi satu nafsu yang rendah. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah disebutkan bila kita berpuasa barulah kita akan mendapat mengawal hawa nafsu kita, keinginan kita. Orang sebut nafsu ni, orang fikir pasal nafsu itu saja kan. Tapi sebenarnya nafsu ni banyak, keinginan kita. Keinginan untuk sesuatu yang mewah, keinginan kita kepada sesuatu keselesaan dan sebagainya, tak salah. Tetapi kadang-kadang keinginan itu melampau-lampau sehingga kita menyebabkan kita lupa kepada Allah. Maka dengan kita berpuasa, kita boleh kontrol keinginan kita. Dengan itulah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa puasa dapat mengekang syahwat, dapat mengawal syahwat, mengawal kejelikan bagi seseorang itu, dan ini menjadikan dia sangat-sangat menjadi nafsunya daripada liar kepada nafsul mutmainnah, nafsu keinginan yang besar melakukan amalan soleh. Daripada nafsu keinginan besar melakukan perkara yang berdosa dan kelekaan kepada nafsu yang berkeinginan melakukan amalan soleh. Yang terakhir adalah pintu syurga Ar-Rayyan yang bagi orang berpuasa. Inna fil jannah, kata Nabi SAW, sesungguhnya di syurga nanti, baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, ada satu pintu syurga yang mana dinamakan atau disebut ia sebagai Ar-Rayyan. Jadi orang nama Rayyan ni, Ar-Rayyan sebenarnya itu nama pintu syurga Allah Subhanahu Taala, yang pintu itu ada special dia. Iaitulah yadkhulu minhu shaimun, masuknya di dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidaklah masuk daripadanya seseorang pun melainkan mereka yang berpuasa. Yuqalu dan berkatalah, aina as-saimun fayaqumun. Lalu disebutkan nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa itu, lantas mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka selain daripada mereka tidak akan memasukinya melalui pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq, maka mereka semua dah masuk, pintu itu akan ditutup. Falam yadkhulu minhu ahada, dan selepas itu tidak ada lagi yang akan memasukinya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, sebutkan kata dalam penceritaan Nabi SAW melalui hadis ni, hebatnya orang yang berpuasa, dia ada pintu khas yang masuk. Orang yang puasanya berkualiti, orang yang puasanya luar biasa, orang yang banyak puasa sunatnya mungkin. Jadi setiap amalan ni ada kelebihannya, antaranya puasa, dan Allah sediakan satu pintu syurga bagi orang yang menjaga dan memantapkan puasanya. Kualiti ibadah puasanya luar biasa. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan bagi kita. Allah Taala memberikan kebaikan hasanah bagi kita, mendapat kita keberkatan dalam Syaban dan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah mendapat kita iaitu keberkatan ibadah dalam Ramadan sehingga diberikan pahala hasanah yang berlipat kali ganda serta keampunan dari Allah. Mudah-mudahan direzekikan kita dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan dianugerahkan kita dengan keikhlasan, kekhusyukan dalam salat dan ketakwaan di sisi Allah Taala. Semoga kita beroleh kejayaan dalam hidup kita di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, yang baik di sisi Allah. Sekiranya saya ada kekhilafan, saya mohon maaf, dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita berpisah, saya ingin mohon izin daripada Ustaz Wali untuk mengiklankan kepada jemaah sekalian yang ingin berinfak infak Ramadan kepada tahfiz kami, itulah Pusat Tahfiz Darul Hafizin. Memang sangat dialu-alukan. Kita ada 190 orang pelajar dari lelaki dan perempuan yang insya-Allah dari sumbangan jemaah sekalian
akan memberikan pahala yang berlipat kali ganda dan pahala yang membawa, mudah-mudahan kami doakan pahala yang akan membawa ke syurga jannah Firdaus, dan mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah pelihara kebaikan, rezeki, kehidupan jemaah sekalian. Allah Ta'ala beri kebaikan dan juga hasanah yang besar dan luas, kejayaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dari sedekah itu menjadi sedekah jariah berpanjangan, membantu anak-anak ni dalam menghafal Quran, belajar ilmu dan juga beramal soleh insya-Allah. Terima kasih banyak jemaah sekalian. Jadi kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti mungkin minta bantuan Ustaz Wali, jadi saya akan hantarkan poster. Mungkin di situ cuma boleh lihat nombor akaun ataupun nombor untuk dihubungi insya-Allah. Mudah-mudahan dari bantuan dan sumbangan jemaah sekalian mendapat kebaikan dan keberkatan dunia akhirat. Qul qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.